Clipchamp Create. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam reka bentuk dan teknologi tahun 5 teknologi rumah tangga artikel jahitan. Standard pembelajaran yang akan kita pelajari pada minggu ini: menilai lakaran yang dipilih dan membuat penambahbaikan, mengira dan membuat anggaran kos bahan bagi menghasilkan artikel jahitan, menghasilkan artikel jahitan secara sistematik dan menggunakan bahan serta alatan yang sesuai, membuat pembentangan artikel jahitan yang telah dihasilkan, menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Murid perlu memilih lakaran yang terbaik berdasarkan beberapa idea. Murid boleh menggabungkan ciri-ciri menarik yang terdapat dalam beberapa lakaran untuk dijadikan satu lakaran yang terbaik. Di sini ada disertakan contoh menilai lakaran yang telah dipilih adalah ciri-ciri tersebut seperti rupa, bentuk, saiz dan nilai setiap lakaran. Kemudian lakaran tersebut perlu ditambah baik sebelum dijadikan panduan menghasilkan artikel jahitan murid-murid. Seterusnya, murid-murid perlu mengira dan membuat anggaran kos. Berikut adalah contoh bahan-bahan yang perlu dianggarkan. Contoh seperti fabrik, span, benang, kapur tukang jahit, velcro, kertas karbon tukang jahit, renda dan kertas perang. Okey, di sini murid-murid perlu menilaikan harga, unit, kuantiti dan jumlah. Seterusnya, dalam menghasilkan artikel jahitan, alatan dan bahan perlu disediakan sebelum murid-murid memulakan kerja menghasilkan artikel jahitan yang telah dipilih. Di sini ada contoh-contohnya alatan dan bahan seperti di dalam buku teks RBT muka surat 14. Untuk memulakan jahitan, murid-murid perlu mengikut langkah-langkah yang disenaraikan di dalam buku teks RBT. Contoh pertama, bagi langkah 1, murid perlu melukiskan pola pada sekeping kertas mengikut saiz seperti dalam lakaran yang telah murid lakarkan. Langkah keduanya, memotong pola dengan menggunakan gunting kertas. Langkah ketiga, pola disusun di atas 2 kepingan fabrik dan span. Langkah keempatnya, jarum peniti disematkan untuk menetapkan kedudukan pola pada fabrik dan span. Langkah kelima, garis gunting pada fabrik perlu ditandakan dengan menggunakan kapur tukang jahit. Kemudian baru kita keluarkan pola. Langkah keenam, sebelum menggunting, jarum peniti perlu disematkan di antara fabrik dan span. Gunting fabrik dan span mengikut garisan gunting dengan menggunakan gunting fabrik. Murid perlu berhati-hati ketika menggunakan gunting fabrik. Langkah ketujuh, kertas karbon tukang jahit diletakkan di antara pola dengan sebelah seperti di dalam gambar rajah 7 yang telah dipotong. Kemudian sematkan semula dengan jarum peniti. Langkah ke-8, tanda garisan pemadan dari pola S
dari pola ke SD perlu dipindahkan dengan menggunakan roda suris. Kemudian jarum peniti ditanggalkan. Langkah 9. Velcro diletakkan pada fabrik. Susun dan temukan dengan bahagian sebelah luar fabrik, kemudian sematkannya dengan jarum peniti seperti dalam gambar rajah. Murid boleh melihat muka surah 16 di dalam buku teks sebagai panduan. Langkah 10. Velcro perlu dijahitkan pada SL fabrik. Siapkan jahitan velcro pada kedua-dua keping fabrik. Di sini kita perlu berhati-hati menggunakan mesin jahit. Langkah ke-11. Susun dan temukan kedua-dua bahagian SL fabrik. Susunnya pada span, kemudian sematkannya dengan jarum peniti. Langkah yang ke-12, span dan fabrik dijahitkan mengikut garisan pemadam pada SD fabrik. Murid boleh melihat di gambar raja ada tertera SD. Tinggalkan ruang di antara 5 cm hingga 7 cm untuk menterbalikkan artikel. Langkah ke-13, artikel diterbalikkan menggunakan ruang yang ditinggalkan. Kemudian kemaskan bahagian tepi. Langkah seterusnya yang ke-14, jahitan pada artikel jahitan dilengkapkan dengan jahitan tangan menggunakan mata jahitan sembat. Okey, ketika menjahit menggunakan mata jahitan sembat ini, murid perlu berhati-hati menggunakan jarum. Langkah seterusnya, langkah ke-15, renda dijahitkan pada bahagian tepi artikel jahitan sebagai hiasan. Dengan itu, terhasillah hasil kita menjahit seperti yang murid boleh lihat di dalam gambar rajah slide ini ataupun di dalam buku teks muka surat 18. Kemudian untuk pembentangan artikel jahitan kita akan lakukan apabila murid ke sekolah nanti. Sama ada secara individu ataupun kumpulan, kita akan tetapkan apabila kita ke sekolah nanti. Selain daripada itu, murid perlu menyemak senarai pembentangan. Antaranya sekiranya kita lakukan secara berkumpulan, perkenalkan ahli kumpulan. Okey, sekiranya kita lakukan secara perseorangan, jadi tidak perlulah memperkenalkan ahli kumpulan, sekadar perkenalkan diri sendiri. Perkenalkan produk, hubung kait produk dengan situasi, alatan dan bahan yang digunakan, lakaran yang dihasilkan, cara menghasilkan artikel jahitan, jenis mata jahitan yang digunakan, kelebihan produk yang dihasilkan, masalah semasa menghasilkan artikel jahitan, cara menyelesaikan masalah, dan sesi soal jawab. Semua ni perlu disenaraikan dan disemak oleh murid sebelum kita membuat pembentangan di sekolah nanti. Cikgu berharap dengan penerangan ringkas daripada cikgu, murid dapat jadikan panduan dalam menghasilkan artikel jahitan masing-masing. Murid juga boleh menggunakan buku teks RBT tahun 5 untuk dijadikan sebagai panduan. Terima kasih.